وبركاته. للنبي الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبعد. وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Surah Al-Anfal pada ayat yang ke-29. Semati Tuan Imam, Tuan Haji Makno, tidak lupa juga Tuan Bilal dan saf-saf kepimpinan dan pentadbiran Masjid Al-Akram. Yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ni. Kita dapat bertemu dalam slot kuliah maghrib. Mudah-mudahan pada malam ini pertemuan mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Bersurainya nanti mendatangkan keampunannya serta keridhaannya yang berterusan kepada kita sekalian di dunia hingga ke syurganya nanti, insya-Allah. Apa khabar semua, sihat? Mudah-mudahan semuanya dalam jagaan Allah SWT. Di dalam satu ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, kata Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Anfal pada ayat yang ke-29: wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buka jalan-jalan kepada kamu untuk membezakan di antara jalan yang hak dan jalan yang batil. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa-dosa yang lalu yang kamu lakukan, sehingga Dia mengampuni dosa-dosa kamu dan Dia menyebut Dialah yang mempunyai segala kelebihan yang azim, yang besar di dunia ni. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi sekalian, ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita supaya kita pilih jalan takwa untuk kita jadikan di dalam kehidupan kita sebagai rancangan untuk kita selalu hidup dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Untung orang yang bertakwa ni Allah tunjuk jalan kepada dia, jalan kebenaran, jalan kesesatan, supaya manusia reti beza di antara mana jalan yang benar di jalan Allah SWT. Bila manusia dibuka jalan-jalan supaya kelihatan jalan kebenaran, maka dia akan nampak kebenaran itu yang paling mustahak daripada jalan batil, jalan yang tidak betul. Jadi itulah tuan-tuan kelebihan orang yang bertakwa yang disebut dalam surah Al-Anfal ni. Adapun ayat yang lain dalam surah At-Talaq, Allah cerita kelebihan orang yang bertakwa ni sehingga Allah sebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ayat tu cerita rezeki
yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa, dan Allah akan mempermudahkan urusan dia. Bawah sikit lagi Allah cerita sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mempermudahkan urusan dunia dan akhirat dia. Bawah lagi kita akan tengok sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah lipat gandakan segala amalan dia dengan sebesar-besarnya. Jadi semua tu cerita kelebihan orang yang bertakwa, kelebihan manusia yang cintakan Allah, dan dia seronok bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan ayat itu mendatangkan manfaat kepada kita sekalian dan istifadah yang baik pada pertemuan kita pada malam ni. InsyaAllah pada malam ni kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Bahrul Madhi. Pada malam ni kita bahas berkenaan dengan satu tajuk, Bab ma ja'a man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan siapa yang suka jumpa Tuhan, nescaya Tuhan suka berjumpa dengan dia. Maksudnya sesiapa yang seronok bertemu dengan Allah, maka Allah lebih-lebih lagi seronok nak bertemu dengan dia. Begitu. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula makna suka jumpa Tuhan, nescaya suka Tuhan jumpanya itu tidaklah maknanya sukakan mati. Bukan maksud yang tu, tuan. Itu pun salah satu maksudnya juga. Tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian, bahkan disebut seorang yang sukakan dirinya panjang hayatnya dan tidak sukakan maut itu tidak dikeji syarak. Kerana dengan dialah boleh menambah-nambahkan ibadah kepada Allah Ta'ala dan mencarikan bekalan akhirat yang sebanyak mungkin. Maka dalil atas tidak dikeji syarak akan seseorang itu sukakan panjang hayatnya dan tak sukakan mati itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, sebagaimana cukup panjang keterangannya dalam Sahih Muslim. Katanya Abu Isa At-Tirmizi daripada An Ubadah bin Samit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Ubadah bin Samit. Ubadah, bukan Ubadah, Ubadah nama dia. Ubadah bin Samit ni tuan-tuan, dia ni lain sikit. Dia tak sama macam Arab biasa tuan-tuan. Dia tak sama. Dia kulit dia hitam legam, hitam terus. Kita ni sawa-sawa matang lagi kita ni. Kita ni cerah ada, gelap tak gelap pun ada. Tetapi Ubadah bin Samit ni dia hitam sungguh tuan-tuan. Hitam sungguh. Jadi dalam keadaan tersebut, dia ni sehingga dia kehebatan dia ada satu kehebatan pada diri dia. Dia walaupun dia berbadan berkulit hitam, tetapi gigi dia putih seralah. Gigi dia putih seralah. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang pada dia. Sebab apa sayang kepada dia? Sebab dia orang baik. Jadi ini namanya Ubadah bin Samit. Apa kata dia? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, barang siapa yang suka jumpa Allah, nescaya suka Allah jumpa akan dia. Dan sesiapa benci jumpa akan Allah Ta'ala, nescaya Allah benci untuk nak menjumpa akan dia. Ini tuan-tuan, dia sifir dia macam tu. Allah ni tuan-tuan, kalau kita hidup ni ada kena mengena dengan dia, dia lebih-lebih lagi ada kena mengena dengan kita. Contohnya dalam Al-Quran Allah sebut, uzkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Allah kata, sesiapa yang ingat kepada aku ingat kepada dia. Bersyukurlah kepada aku, jangan kufur kepada aku. Rezeki pula, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesiapa yang reti syukur dengan nikmat aku tambah.
Sesiapa yang kufur nikmat aku, ingat azab aku sangat pedih, dia kata. Maknanya Allah ni kalau kita buat kebaikan kepada dia, dia lebih-lebih lagi bagi pahala kepada kita. Dia bagi pahala bukan sikit tuan-tuan, bahkan dia lipat kali ganda pahala kepada kita. Ini pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Samalah dengan hal kita yang suka berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka Allah lebih-lebih lagi suka untuk nak bertemu dengan kita. Samalah dengan manusia yang benci nak bertemu dengan Allah, maka Allah lebih-lebih lagi benci nak bertemu dengan dia. Tuan-tuan, kita hidup di dunia ni, kita nak Allah sayang kita. Kita tak nak Allah benci kita, Allah murka kita, Allah marah kat kita, Allah jadi laknat kat kita. Kita tak nak benda tu. Di dunia ni, kita cari Allah, kita nak Allah sayang kita, kita nak Allah redha kita nak Allah kasih kita nak Allah mulia kita, dan kita nak Allah redha kita. Dunia ni. Maka bila keadaan begitu, maka kita kena ingat, cintailah untuk nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah lebih-lebih lagi menyintai kita, yang kita ini akan bertemu dengan dia. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Siti Aisyah dan Anas bin Malik dan Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhum ajma'in. Katanya lagi, bermula ini hadis Ubadah bin Samit itu ialah hadis hasan lagi sahih. So kita baca hadis malam ni, hadis sahih tuan-tuan, hadis yang tidak ada keraguan padanya. Tersebut dalam Sahih Muslim. Rupanya salah faham Syuraih akan hadis ini, iaitu pada fahamnya barang siapa yang suka akan mati. Ini salah faham ulama berkenaan dengan mafhum hadis ni. Dia duk ingat bila bertemu dengan Allah ni mati ya, baru betul-betul bertemu dengan Allah. Sedangkan bukan begitu maksudnya. Siapa yang kata ni, iaitu yang dikatakan salah faham daripada Syuraih, seorang sahabat Nabi yang salah faham tentang hadis ni tuan-tuan. Maka dia kata, barang siapa yang sukakan mati, sukalah Allah Ta'ala akan dia. Apabila sukakan Allah Ta'ala adalah balasnya syurga. Barang siapa bencikan mati, saya bencilah Allah Ta'ala akan dia. Apakala Tuhan benci, tidaklah diberinya rahmatnya, bahkan nerakalah tempatnya. Ini salah faham. Ini tak betul tuan-tuan. Dia sendiri sebut dalam kitab ni, ini salah faham. Bukan maksudnya begitu. Manakala datang faham hadis itu kepada Syuraih, demikianlah susahlah hatinya. Dia sendiri susah hati. Bila dia dengar hadis ni, dia salah faham, dia susah hati sendiri. Dia kata, kalau macam ni, susahlah aku, dia kata. Kalau kita jenis duduk di dunia ni, kita duduk fikir mati saja, fikir mati, tak jadi kerja kita. Jadi dia pun salah faham, dia pun bagi tahu itu salah faham dia. Bila susah hatinya, pergilah ia kepada seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alim besarnya, iaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Cuba tuan-tuan dengar pengarang kitab ni, Syekh Idris Al-Marbawi. Dia levelkan Siti Aisyah itu dengan bahasanya seorang alim, seorang isteri Nabi yang alim besarnya. Alim besar ni maksudnya apa? Ulama perempuan tuan-tuan. Ulama perempuan. Kita kalau alim besar di Malaysia ni orang panggil apa? Orang panggil mufti dah tuan-tuan. Orang panggil alim besar. Ni alim besar isteri Nabi, siapa dia? Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia macam sahabat-sahabat juga tuan-tuan. Di kalangan para sahabat Nabi ni ada sahabat yang sangat alim. Siapa dia yang sangat alim di kalangan empat orang khalifah tu? Siapa yang paling alim? Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Dia alim di kalangan para sahabat Nabi. Apa berlaku kepada dia disebut dalam ni. Ia pun langsung bertanya hadis itu kepadanya dan katanya, binasalah kita ya ummul mukminin, kerana siapakah yang tiada bencikan mati, maka siapa bencikan mati ni, saya benci Tuhan akan dia. Maka binasalah kita semua, kerana semua orang bencikan mati. Dan bencikan mati itu tertegah dengan dapat faham daripada hadis di atas itu. Kalau begitu, bagaimana kita buat hadis itu? Adakah jalan lepas kita daripada i'tiqad dibencikan mati itu? Ni tuan-tuan, dia pergi tanya isteri Nabi.
Sebab apa dia pergi tanya isteri Nabi? Sebab isteri Nabi ni yang paling rapat dengan baginda Nabi SAW. Maka dia lebih tahu apa yang pernah Nabi bagi tahu kepada dia. Lalu dia pergi tanya Rasulullah tentang hadis yang Nabi pernah sebut tu, tuan-tuan. Apakala didengar oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha akan pertanyaan Syuraih yang demikian itu, ia pun lalu menjawabnya. Katanya, sesungguhnya hadis di atas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ada mempersabdakannya, dan pada mulanya telah aku faham seperti faham kamu. Ni tuan-tuan. Aisyah kata, hadis tu aku pernah faham macam mana hang faham sekarang ni. Tapi bukan maksud dia begitu. Kemudian bertanya aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, aku pernah tanya Nabi seperti mana hang tanya aku hari ini, aku pernah tanya kepada Rasulullah. Maksud yang sebenar, apa maksudnya? Seperti mana yang hang tanya ke aku ni. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah, akarahiyatul maut? Fakulna nakarihul maut. Kataku, ya Rasulullah, adakah maksud sabda Tuan hamba itu bencikan, maka semua kita sekarang ni benci mati belaka? Maka kata Siti Aisyah, faqalat Aisyah, qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa billadhi tazhabu ilaih. Maka kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya telah disabdakan dia oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukannya faham hadis itu semacam yang kamu jalankan kepada fahamnya, tetapilah mafhum hadis itu, iaitu apabila terdiri anak mata hendak mati dan pergi balik nyawanya di dalam dadanya, dan bangkit engkau rupa kulit engkau, dan bergolang rupa jari hendak mati, maka pada waktu itu kalau orang mukmin ditunjukkan Tuhan balasan amal ibadatnya daripada syurga, yakni pada waktu mati itu ditunjukkan Tuhan di hadapan si mati itu daripada nikmat syurga, anak bidadarinya dan mahligainya dan segala kesukaannya, makanan yang di dalamnya dan minuman yang sedia ada, maka mukmin yang beruntung tuah sekala sukalah ia melihatnya seolah-olah hendak termakan barang yang diberi tunjuk itu, dan suka ia akan mati. Maka pada waktu itu tinggallah nyawanya daripada badannya dengan sukacitanya sebagai tidak berasa apa sakitnya, dan tabiat mukmin pun sengaja yang demikian itu pada waktu mati kerana Tuhan sukakan dan redha akan mukmin itu. Maka jadilah makna hadis itu begini, barang siapa tabiatnya dan nasibnya suka berjumpa rahmat Tuhan pada waktu matinya, nescaya Tuhan pun sukakan jumpa akan dia dengan rahmatnya dan nikmatnya. Dan pada waktu mati itu, jikalau kafir, nescaya ditunjukkan Tuhan neraka daripada apinya. Maksudnya apa? Maksudnya sukakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup di dunia ni senang tak nak dapat rahmat, tuan-tuan? Senang. Macam mana nak dapat rahmat? Sekarang dah dapat. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan, rahmat Allah penuh duk bagi kat kita hari-hari ni, tuan. Orang yang main masjid, dia masuk masjid, dia baca doa apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Wahai Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat engkau kepada aku. Sekarang ni dapat rahmat tak? Dapat, tuan. Tak nampak pun, ustaz? Dapat. Dia duduk tanya nampak tak nampak, tuan. Baca ayat Quran, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allah kata sesungguhnya rahmat aku itu dekat bagi orang yang suka melakukan kebaikan kepada Allah SWT. Maknanya bila manusia itu buat kebaikan, maka rahmat Allah itu dapat kepada dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sedar ataupun kita tak sedar, kita duduk-duduk dalam masjid sekarang ni, tuan-tuan, kita dapat 3 benda sekarang ni. Yang pertama, kita dapat rahmat Allah disebabkan dengan wuduk kita yang masih ada sekarang ni.
Allah bagi rahmat. Sepanjang kita ada wuduk, Allah bagi rahmat kepada kita sekalian. Yang kedua, intizari solah ba'da solah. Kita tunggu masuk waktu semayang. Setelah selesai semayang, Allah bagi rahmat kepada kita. Duduk dalam majlis ilmu ni sambil-sambil tunggu masuk waktu solat. Dapat tak rahmat? Dapat dah dua. Dua kali ganda dah dapat. Tiga pula. Wal mashi alal aqdam ilal jama'at. Berulang alik pergi ke rumah Allah berjamaah. Tuan-tuan main masjid, tuan-tuan dapat rahmat. Tiga tuan-tuan sedang duk dapat sekarang ni. Walaupun tidur tuan-tuan. Sekian dimaklumkan. Jadi maknanya, walau apa jua keadaan sekalipun, kita duduk dalam majlis ilmu, ada wuduk, ulang alik mai ke masjid, pergi balik dalam keadaan ulang alik daripada rumah mai ke masjid, semuanya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan kena syukur banyak-banyak, rahmat Allah melimpah-limpah kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tanda Allah sayang, Allah bagi kita faham agama dia. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sesiapa yang Allah nak diberikan kebaikan kepada dia, maka dia bagi faham agama, maka dia rajin duduk dalam majlis ilmu untuk memahami agama Allah Subhanahu taala punya tuntutan daripada Allah dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kehebatan orang Islam ni tuan-tuan. Ada satu riwayat lain begini keadaannya dibunyinya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa kadzalika walakinnal mu'mina idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allahu fa ahabba Allahu liqa'ah. Telah bersabda Nabi SAW, bukannya seperti faham kamu itu hai Aisyah, benci akan mati, bencilah Tuhan, bukan macam tu. Tetapi faham yang betulnya itu iaitu mukmin apabila disukakan akan dia dengan rahmat dan keredaannya dan syurganya, waktu matinya sukalah ia berjumpa Tuhan, maka Tuhan pun suka pula jumpa akan dia. Maknanya apa? Kita seronok ni tuan-tuan, kita mengimpikan di saat ketika kita mati nanti, kita nak kita dapat rahmat Allah, kita dapat apa yang dijanjikan Allah, kita dapat apa yang ditawarkan Allah kepada kita. Itu menjadi impian seorang yang beriman. Dia macam Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Cuba tuan-tuan tengok Sayyidina Bilal ibn Rabah. Di saat sakaratul maut dia, waktu dekat-dekat dia nak mati, dia senyum, bahkan sampai ketawa dia. Sehingga sahabat-sahabat Nabi terkejut. Sebab apa dia duduk ketawa ni? Dia dah nak mati dah pun. Orang pergi tanya kepada dia, wahai Bilal, kenapa senyum? Kenapa ketawa? Dia kata, aku sedang ditunggu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sedang menunggu kedatangan aku. Allahu akbar. Maknanya dia nampak Nabi, tuan-tuan. Tuan ni kisah sekalian. Saya 2 hari lepas, bukan 2 hari lepas, minggu lepas, ada seorang pegawai, dia mai jumpa saya. Dia bukan ustaz pun, tuan-tuan. Dia bukan ustaz, dia bukan mengaji pengajian Islam pun, dia bukan hafiz Quran pun, tuan-tuan. Dia bukan siapa-siapa pun, dia orang biasa. Dia telefon saya, tuan ada kat pejabat? Saya kata ada pejabat. Saya nak jumpa tuan. Mai. Dia kata mai ada ni. Dia mai, dia duduk depan kita. Saya kata apa cerita? Ni saya ada satu benda nak cerita. Benda ni berlaku bulan 8, 12 hari bulan 8. Sampai hari ni saya duduk tak senang lagi ni. Apa dia? 4 bulan dia simpan perkara ni, tuan-tuan. Saya tanya apa dia? Dia kata saya mimpi. Mimpi apa? Dia kata saya mimpi saya berjalan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Saya kata tengok muka Nabi. Dapat tengok muka Nabi. Dia kata dapat tengok muka Nabi. Nabi suruh saya pergi ambil kucing yang lari tu, ambil bagi dekat dia. Saya ambil, saya bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya saya, betul ke yang tu Nabi ustaz? Dia tanya saya. Tuan-tuan nak jawab apa kalau dia tanya tuan-tuan? Jawapannya confirm itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri cakap,
syaitan tidak dapat menyerupai wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Orang-orang yang dapat mimpi Nabi, maka itulah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya dia, macam mana muka Nabi ni? Tolong cerita Ustaz. Sebab kita dah mengajar kitab Syama'il Muhammadiyah ni, kita tahu di dalam kitab tu diceritakan wajah Nabi macam ni, rupa dia macam ni, rambut dia macam ni, janggut dia macam ni, serban dia macam ni. Semua cerita dalam kitab tu. Saja test nak tanya dia, apa cerita, macam mana wajah Nabi? Dia kata wajah Nabi ni Ustaz, merah-merahan, kemerah-merahan muka dia Ustaz. Dia ni berdada berlebar besar ni Ustaz. Dia ni Ustaz, janggut dia ada sikit, kemudian rambut dia sampai ke bau, telinga dia macam ni Ustaz, rupa dia macam ni, muka dia macam ni. Semua dia cerita tu. Dia kata kalau Ustaz nak suruh saya lukis, saya boleh lukis Ustaz. Saya kata ya Allah Akbar. Lepas tu dia tanya, betul ke Ustaz yang saya cerita ni, betul tak itu Nabi Ustaz? Saya kata betul, confirm Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya dia, apa amalan dia? Saya tanya, tuan, amalan tuan apa sampai dapat rezeki jumpa Rasulullah ni? Dia kata, saya ni Ustaz, saya duduk dalam pejabat, saya buka-buka komputer Ustaz. Saya ni tak pandai baca Quran Ustaz, saya tak pandai. Cuma mulut saya ni duk buat kerja ni selawat je. Saya tak ada benda lain Ustaz. Saya tanya pasal apa duk rajin selawat? Saya takut nanti saya mati, tak ada benda lain yang boleh tolong saya melainkan selawat ni saja yang saya harap tolong saya. Allahu Akbar. Allah bagi rezeki kepada dia tuan-tuan, dia dapat mimpi Nabi, tengok wajah Nabi sebenar, real punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rezeki bagi dia tuan-tuan. Jadi kita pun tak boleh nak jealous lah, sebab dia ada kelebihan ke arah dapat rezeki macam tu. Jadi seronok dia kan? Bila sebut-sebut macam tu, keluar ayat mata dia, dia kata Allahu Akbar, dia kata kan. Tuan-tuan dan puan-puan yang kesalahan, itu rezeki orang masing-masing kan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang kesalahan. Bahkan disebut di sini, maknanya sedangkan orang kafir, wa innal kafira iza busyira bi'azabillah wa sakhatahu kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Dan bahwasanya orang yang kafir apabila disukakan, yakni ditunjukkan pada waktu matinya dengan azab Allah. Tuan-tuan, nanti ketika mana kita di saat sakaratul maut ni nanti tuan-tuan, Allah akan buka hijab kita. Sekarang ni Allah tak buka hijab lagi. Kita tak tahu pun apa yang akan berlaku, dan kita tak tahu pun apa yang akan menanti kita setelah kita mati. Nanti di saat sakaratul maut baru kita tahu sama ada kita termasuk di kalangan orang yang bahagia ataupun golongan-golongan yang disebut sebagai syaqiyun, sa'idun ataupun syaqiyun. Syaqiyun ni tuan-tuan susah. Jadi tuan-tuan, kita nak jadi orang yang mana? Biarlah Allah tunjuk satu kebahagiaan kepada kita di saat sakaratul maut kita. Sebab itu tuan-tuan boleh refer dalam surah Al-Munafiqun. Dalam surah Al-Munafiqun menceritakan keadaan manusia yang sewaktu hidup di dunia selalu bakhil di dalam nak menginfakkan rezekinya di jalan Allah SWT. Allah cerita, wa kata apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Itu kata-kata manusia tu Allah rakam dan Allah cerita balik di dalam Al-Quran. Berkata manusia yang mujrim, manusia yang berdosa ni, manusia yang bakhil ketika mana hidup di dunia, duit dia ni selalu bakhil. Dia tak nak curahkan rezekinya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cerita, dia mengadu dekat Allah, kalaulah boleh wahai Allah, tangguhkan kematian aku ini supaya aku boleh infak rezeki aku ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, agar aku dilevelkan bersama-sama dengan orang yang soleh. Dia minta sendiri kepada Allah. Sebab apa dia minta? Dia nampak kebinasaan menanti dia. Dia nampak kesengsaraan menanti dia. Kalau dia pejam mata lepas ni, akan tunggu dia, iaitu kesengsaraan bagi hidup dia di alam barzakh nanti. Tuan-tuan,
Kalau di saat itu kita diperlihatkan benda-benda yang akan memusnahkan kita, yang akan mensengsarakan kita, maka binasalah kita tuan-tuan, disebabkan kehidupan kita di dunia rupa-rupanya mengakhirkan hidup kita dengan akhir hidup kita yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, kita rajin doa apa? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Kadang-kadang ada orang sambung wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah pun boleh juga tuan-tuan. Maknanya kita minta apa tu? Wahai Allah, akhirkan hujung hidup kami nanti dengan kebaikan. Jangan kau akhirkan hidup kami nanti dengan kejahatan di sisi Allah SWT. Tuan-tuan, nak yang tu tuan-tuan. Kemuncak hidup kita, di hujung hayat kita siapa? Itulah kita yang sebenarnya. Kalau di dalam kehidupan kita sekarang ni, dalam keadaan kita rajin solat berjemaah, dalam keadaan kita rajin duduk dalam majlis ilmu, dalam keadaan kita rajin infak, dalam keadaan kita rajin puasa, rajin baca Quran, rajin tahajud, rajin duha, rajin bermuasyarah dengan baik, rajin menghidupkan sunnah Nabi, tiba-tiba di hujung hayat kita tak buat apa langsung tuan-tuan. Kemudian mati pula dalam keadaan tak sempat taubat, mati pula dalam keadaan dimurkai Allah. Itulah kita yang sebenarnya daripada tahun yang Allah bagi kepada kita. Akhirnya itulah kesimpulan kita punya hidup tuan-tuan. Ada dalil ke Ustaz cakap? Ada. Baca hadis. Innamal a'malu bil khawatim. Allah kata. Nabi kata sesungguhnya segala amal kamu yang di hujung itulah kamu yang sebenar. Kalau di hujung hayat kita, ada satu kisah tuan-tuan. Kisah ini disebut dalam kitab Duratun Nasihin. Ada dua orang adik-beradik. Seorang abang rajin beribadah kepada Allah. Seorang adik kaki maksiat, selalu buat maksiat kepada Allah SWT. Satu hari mereka jumpa dua beradik ni. Sembang ni tuan-tuan. Adik kata ke abang, abang duk ibadah hari-hari ni, tak nak ke teringin buat maksiat sehari? Abang kata boleh juga kot. Best lah maksiat. Best kata. Rasa tenang dia dah. Abang pula cakap ke adik dia, kau tak nak berubah ke? Jadi seorang abid sehari, jadi seorang hamba Allah betul-betul beribadat sehari je. Tak nak ke buat macam tu? Dia kata teringin juga duk tengok abang ni, muka bersih, muka berjuruh ni, muka ada sinar, ada cahaya ni, teringin juga. Takdir Allah SWT, hari yang sama dua-dua orang mati tuan-tuan. Bila dua-dua orang mati ni tuan-tuan, siapa yang paling mulia? Seorang adik yang kaki maksiat mati dalam keadaan beribadah, ataupun seorang abang yang kaki ibadah mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah? Sudah pasti orang yang mati dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan dan puan juga sekalian, ini yang kita takut. Hadis Nabi kata lagi, apa dia? Nabi kata yub'atsu kullu ummati ma mata alaih. Nabi kata dibangkitkan umat-umat aku itu bagaimana dia dimatikan, begitulah dia dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kita tuan-tuan. Kalau kita hidup di dunia ni, kita mati dalam keadaan sedang sujud kepada Allah, nanti di alam mahsyar bangun di hadapan Allah SWT, kita juga dalam keadaan sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu jemaah saya di masjid Datuk Kamarudin Petaling Jaya tuan-tuan. Seorang jemaah mati dalam keadaan sujud waktu subuh tuan-tuan. Dah semayang apa semua ni, semua semayang jemaah semua. Rakaat pertama dia sujud tak bangun-bangun dah tuan-tuan. Ingat kot lena kan. Rakaat kedua orang pakai duduk tengok, dia ni duduk sujud tak habis lagi ni. Orang kunut dia pun tak habis lagi, sujud tak habis lagi ni. Orang tahiyat akhir sujud dia ni tak habis lagi ni. Orang bagi salam sujud dia ni tak habis lagi. Orang tolak jatuh terus tuan-tuan. Terus pejam mata. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa sangka tuan-tuan, dia sendiri yang membina amal ibadah dan dia sendiri yang membentuk amal ibadahnya supaya dia dimatikan di hujung hayatnya dengan sujud kepada Allah. Sudah pasti dalam hidupnya
banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bagi hujung hayat dia mati di rumah Allah, yang selalu dia hadir, yang selalu dia sujud kepada Allah di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Mati dia, tuan-tuan. Yang paling sedih kali anak dia, tuan-tuan. Anak dia ni anak murid kepada bini saya. Bini saya cikgu. Dia main-main kelas, dia cari cikgu kelas dia. Ustazah, mak saya, ayah saya meninggal, ustazah. Menangis tak habis. Mak saya, bini saya pun heran lah. Bila ayah kamu meninggal? Pagi tadi meninggal. Anak pergi sekolah juga, tuan-tuan. Anak pergi sekolah. Tuan-tuan ni sekalian, kesian anak. Jadi ala kulli halnya, mudah-mudahan ayah dia ditempatkan di tempat yang paling terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian. Maka hadis ni. Begitu juga dengan orang yang kafir. Cuba tuan-tuan tengok orang yang kafir, apa jadi pada diri dia. Sedangkan orang yang kafir, dan bahwasannya orang yang kafir apabila disukakan, yakni ditunjukkan pada waktu matinya dengan azab Allah dan murkanya, maka bencilah ia berjumpa Tuhan, yakni bencikan mati. Bila dia tengok kehidupannya di akhir hayat dia, dia benci kepada Allah, dia benci dengan rahmat Allah. Dia tengok-tengok kematian, Allah tunjuk murka dia kepada hamba yang benci nak bertemu dengan dia. Maka kata Nabi SAW, maka Tuhan pun benci juga berjumpa dengan dia, yakni tidak pula Tuhan turunkan rahmat dan kasihan belas ke atasnya, tuan-tuan. Maka Allah pun sorry lah, tuan-tuan, kepada dia. Dia sifir Allah tu macam tu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca dalam surah Taha, page yang terakhir atas sekali, tuan-tuan buka surah Taha, page yang terakhir atas sekali, belah kiri, belah kanan, tuan-tuan. Allah kata apa? Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ini balasan bagi orang yang suka lupa Allah di dunia ni. Allah tunjuk bukti dia, Allah tunjuk kekuasaan dia, Allah tunjuk kehebatan dia, dan Allah tunjuk segala kehebatan yang ada pada dunia ni. Allah tunjuk kebesaran dia. Tiba-tiba manusia buat indah tak indah, tuan-tuan. Maka ketika mana di alam mahsyar nanti, Allah balas balik atas apa yang kita buat di dunia ni. Apa kata Allah? Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah, demikianlah apa yang kamu buat dahulu di dunia, yang kamu lupakan aku dengan apa yang aku tunjuk bukti kekuasaan aku. Maka hari ini giliran aku pula untuk melupakan kamu di alam mahsyar ni. Habis, tuan-tuan. Bila di alam mahsyar Allah buat indah tak indah kehadiran kita di sana, bahkan Allah buat tak pandang wajah kita, apa nasib kita di sana, tuan-tuan? Di alam mahsyar nanti manusia berpusu-pusu mencari Allah Subhanahu Wa Taala, mencari jalan keluar daripada kesengsaraan, mencari jalan keluar daripada kebinasaan di sana. Manusia pakat cari syafaat, manusia pakat cari keindahan, manusia pakat cari redha Allah, pakat-pakat mencari redha Allah. Tiba-tiba Allah tak pandang dia, Allah buat tak kenal dekat dia, tuan-tuan. Tuan-tuan nak kata apa? Waktu tu kita akan rasa kita dibinasa oleh Allah dengan kemurkaan dia kepada hamba-hambanya. Itulah, tuan-tuan, supaya kita berfikir atas apa yang kita hidup di dunia ni. Cuma kata Nabi, orang yang bijak, dia memikirkan apa bekalan yang nak dibawa setelah dia mati. Orang yang lemah, orang yang malas, dia selalu mengikut hawa nafsunya, bahkan selalu berangan-angan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir-fikirkan, mudah-mudahan ada manfaat pada pertemuan kita pada malam ni, insya-Allah. Wallahu taala alam. Itu saja yang boleh saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan ada istifadah yang baik pada pertemuan kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah berkati kita, Allah panjang umur kita, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripadanya, insya-Allah. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
Wahai Allah, ya Tuhan kami, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, kami berada dalam Masjid Al-Akram pada malam ini, menadah tangan memohon restu daripadamu, ya Allah. Apalah kiranya anugerahkan kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami, bahkan dikurniakan kepada kami dan direzekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami, wahai Allah, untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti, wahai Allah. Rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyarmu nanti, wahai Allah. Dan rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dimasukkan kami ke dalam syurgamu tanpa dihisap segala amalan kami, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu pada malam ini menjadi penyebab buat ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, dijadikan kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurgamu, dan jangan sesekali kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada lubang-lubang api nerakamu, ya Rahman. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan kami dan pasangan kami pasangan yang soleh dan solehah. Kukuhkanlah ukhuwah sesama kami dan jauhkanlah berpecah belah sesama kami, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada seluruh jemaah Masjid Al-Akram ini istiqamah di dalam beribadah hingga ke akhir hayat mereka, wahai Allah. Mudah-mudahan mereka kekal di dalam mentaatimu hingga ke akhir hayat mereka, wahai Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.